Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi bab 2 dalam pertanian yang keempat. Okay, dalam bab poultry. Okay, topik 2.1.7 iaitu menganalisis isu dan cabaran yang biasa berlaku dalam pengeluaran poultry. Okay, seperti mana kita tahu, dalam pengeluaran poultry iaitu ternakan ayam dan juga puyuh, okay, banyak sebenarnya isu dan cabaran yang akan dihadapi oleh penternak. Okay, kat sini cikgu ringkaskan sikit. Kita ambil 6 isu yang paling utama, okay, yang biasa berlaku dalam pengeluaran poultry. Okay, yang pertama, isu berkaitan dengan kos. Okay, kos atau perbelanjaan. Yang kedua, perundangan atau fakta. Okay, yang ketiga, pencemaran. Okay, pencemaran. Yang keempat, isu penyakit ternakan lah maksudnya. Okay, isu pemasaran. Yang kelima, dan juga isu teknologi. Okay, isu berkaitan dengan teknologi. Okay, ini antara 6 isu dan cabaran yang paling biasa yang akan dihadapi oleh para penternak poultry. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, dalam isu kos. Okay, dalam isu kos, cabaran dan isu yang dihadapi. Okay, kos makanan, peralatan dan bahan binaan reban yang tidak stabil. Okay, kos makanan. Kos makanan ni paling utama lah. Kos untuk makanan ternakan. Okay, peralatan yang biasa ataupun keperluan yang digunakan dalam penternakan dan juga bahan binaan reban. Okay, biasanya kayu lah yang tak stabil. Maksud tak stabil ni harganya berubah-ubah, dan semakin kadang-kadang dia semakin meningkat menjadi kekangan untuk menternak komersial mencapai keuntungan yang maksimum. Okay, contoh kalau kayu harga meningkat, dia nak buat reban, so modal reban tu dah besar, tapi harga ayam tu masih harga yang lama lah, ataupun harganya tak tetap. So maksudnya penternak tu nak dapat kasih maksimum tu memang jadi masalah lah untuk dia. Okay, seterusnya yang kedua berkaitan dengan perundangan. Okay, perundangan, badan-badan tertentu yang berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang. Okay, biasanya akan menggariskan peraturan yang ketat, okay, untuk dipatuhi oleh penternak. Okay, dipatuhi oleh penternak peraturan yang ketat. Okay, contohnya kawalan penggunaan bahan-bahan toksik dan racun makhluk perosak. Okay, ni kita dah belajar sebelum ni. Okay, serta kaedah pelupusan bahan buangan yang dihasilkan oleh sektor ini dan penggunaan vaksin yang bebas penyakit zoonotik. Okay, banyak sangat kekangan. Okay, ataupun dia bukan kekangan lah, dia maksudnya dia peraturan tu sangat ketat. Dia tak boleh sembarang nak gunakan. Contohnya penggunaan bahan-bahan toksik ataupun bahan-bahan kimia. Okay, racun makhluk perosak tak semudah-mudah dia boleh guna. Dia kena perlukan keizinan ataupun lesen lah daripada badan tertentu tu. Pihak berkuasa tempatan tertentu juga menggariskan peraturan berkaitan ternakan ayam di kawasan penempatan yang memberikan tekanan kepada penternak. Maksudnya pihak berkuasa tempatan juga, PBT, menggariskan peraturan, banyak peraturan yang diorang akan ikut di ternakan ayam di kawasan penempatan yang memberikan tekanan kepada penternak ni banyaklah kekangan dia, tekanan dia untuk nak ternak. Sebab apa? Banyak sangat dia punya undang-undang. Okay, seterusnya cabaran yang ketiga ataupun isu yang ketiga berkaitan dengan pencemaran. Ini paling biasalah kita dengar. Okay, sektor ternakan poultry dianggap punca pencemaran bau. Okay, pencemaran bau sebab apa? Hasil najis daripada najis buangan haiwan ternakan tu lah, ayam dan juga puyuh. Okay, yang juga pencemaran bau lah, pencemaran udara dan juga air. Okay, dan kawasan sekitarnya. Okay, yang mana kebiasaannya kawasan-kawasan yang digunakan sebagai lokasi untuk nak ternak poultry ni, kebanyakannya penternak ni dia nak ambil jalan senang, dia buang je hasil-hasil najis-najis haiwan tu di kawasan sungai ataupun di dalam kawasan laut. Okay, itu paling senang lah. Sebab apa? Nak kerja senang kan. So dia akan menyebabkan air tu tercemar. Ini menjadi isu yang perlu diatasi oleh
oleh pengusaha komersial. Pengusaha komersial. Maksudnya isu ni dia kena tangani lah. Dia tak boleh lah buat macam itu. Sehingga boleh menyebabkan peningkatan kos pengurusan dan mengurangkan minat golongan muda untuk mencuburi bidang ini. Okey. Isu tadi tu boleh menyebabkan peningkatan kos lah. Sebab dia kena hire, kena cari seorang untuk nak pastikan perkara tu tak jadi masalah ataupun tak jadikan sebagai pencemaran lah. Maksudnya dia kena gunakan kaedah lain. Macam mana nak buang hasil sisa-sisa buangan tu supaya tidak berlaku pencemaran. Okey, kat situ kos dah bertambah. Bila dah kos dah bertambah, minat golongan muda ni akan kurang nak menceburi bidang ini. Ia menjadi punca kehadiran lalat yang boleh menyebabkan penyakit. Macam najis-najis buangan ni, kalau dia buang bersibah-sibah, dia akan menyebabkan kehadiran lalat. Bila kehadiran lalat ni menyebabkan penyakit. Okey, seterusnya isu yang keempat, isu penyakit. Okey, serangan wabak penyakit berjangkit yang berbahaya seperti selsema burung. Okey, pernah dulu satu ketika dulu ataupun H1N1 dan juga H5N1. Okey, ini dulu penyakit yang biasa yang sangat popular lah untuk ternakan poultry ni. Okey, penyakit lain yang disebabkan oleh endoparasit dan ekstoparasit. Okey, selain itu penyakit bawaan haiwan liar dan pelawat kawasan ternakan. Okey, haiwan liar yang berkeliaran tu boleh juga menyebabkan penyakit. Okey, dan juga pelawat kawasan ternakan. Sebab itu kawasan ternakan untuk keselamatan jarang ternakan kawasan urban ni dia bagi pelawat datang kalau tak ada urusan yang penting. Kalau setakat nak melawat je memang susah. Sebab apa? Tak nak menyebabkan kalau pelawat tu ada simptom penyakit, dia akan menjangkiti ternakan tu. Okey, seterusnya pemasaran. Okey, pemasaran. Okey. Cabaran dan isu dia, harga yang sering berubah-ubah dan tidak stabil. Harga yang sering berubah-ubah dan tidak stabil. Okey, contoh musim perayaan. Musim perayaan harga akan meningkat. Harga akan meningkat. So kat situ akan menyebabkan tak stabil harga ternakan tu. Okey. Kuantiti, kadang kali itu kalau harga tinggi, tapi kalau harga rendah dah jadi kos, dia akan harga lebih rendah daripada kos. Itu lagi besar masalah. Okey, kuantiti permintaan dan penawaran yang sukar mendapatkan keseimbangan harga. Okey, kadang kalau berlaku pada musim perayaan, permintaan tu tinggi, tapi penawaran pula rendah. Sebab apa? Sebab mungkin penawaran tu masih lagi dalam jumlah yang biasa, tapi permintaan tu tinggi. So permintaan tu melebihi daripada penawaran, yang menguntungkan penternak poultry secara optimum. So penternak ni tak boleh nak agak dah. Berapa hasil keluaran yang boleh menguntungkan secara optimum. Optimum ni yang secara secukupnya. Okey, aktiviti orang tengah yang mengambil kesempatan, ejen ataupun peraih. Dia beli dengan penternak dengan harga yang murah, lepas tu dia jual dengan harga yang melampau supaya keuntungan dia melampau. Okey, kat situ akan menyebabkan harga ayam tu jadi tidak stabil. Harga ayam ataupun buyur. Kuantiti permintaan yang bermusim seperti ni seperti cakap tadi, musim perayaan dan juga masa-masa tertentu. Ada musim waktu permintaan dia tinggi, ada waktu permintaan dia biasa je. So sebagai peternak ni dia tak boleh nak agak. Dia tak boleh nak agak. Sebab apa? Nak ternak ni makan masa berbulan untuk nak dapatkan hasil. Bukannya kita ternak hari ni besok lah boleh keluarkan hasil. Okey, seterusnya yang ke-6. Okey, berkaitan dengan teknologi. Okey, penggunaan teknologi moden kurang diterima dan diamalkan kerana memerlukan modal yang tinggi. Okey, bila modal tinggi, bila guna teknologi moden, dia akan memerlukan modal yang tinggi. Contoh seperti penggunaan sistem reban tertutup, dikenali sebagai ayam aircon. Ayam aircon. So hasil tu sistem tu memanglah bagus, tapi kos tenaga elektrik dan air juga tinggi. So kat situ kalau kos dia tinggi, maksudnya harga ayam masih lagi dekat harga yang biasa, dia akan menyebabkan penternak ni kurang dapat keuntungan. Okey, penggunaan alatan berautomasi atau automatik memerlukan pelaburan
dan juga modal yang tinggi seperti alat pemberian makanan, minuman dan pengurusan hasil telur dan tinja. Okey, tinja ni najis lah. Okey, maksudnya dia gunakan automatik. Alat automatik ni memang bagus tapi itulah kosnya tinggi. Bila kosnya tinggi, susah. Bila kos tinggi tapi harga ayam tu kita tak boleh jual sebab ada harga pasaran, tu dah jadi masalah kepada peternak. Okey. Okey, sampai kat sini aja. Lepas ni kita akan masuk bab 2.2 pada kelas yang akan datang. Okey, cikgu harap semua boleh faham. Kalau tak faham boleh PM cikgu. Okey. Okey. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.